Ya, tuan dan puan, selamat datang ke Taklimat Risk Management Plan sesi pertama. Ini adalah gambar construction site pada waktu malam. Walaupun pada waktu malam di sini banyak pencahayaan, jadi mengurangkan risiko. Di sini adalah construction site di waktu siang. Walaupun di waktu siang banyak aktiviti dilaksanakan, termasuk membawa dan memasang komponen besar. Jadi keadaan walaupun di waktu siang dengan komponen yang besar dan banyak aktiviti akan meningkatkan risiko. Jadi perlu proses bagaimana untuk menyelenggara dan mengawal risiko ini. Ini adalah contoh aktiviti memasang struktur di laut. Jadi kita nampak struktur itu besar. Jadi perlu kaedah yang sesuai untuk mengurangkan risiko. Ini adalah gambar signboard yang ada di site, mengingatkan pekerja supaya memakai peralatan keselamatan bagi mengurangkan risiko. IJKR kita ada 3 ISO utama, iaitu ISO 9001 untuk pengurusan kualiti, ISO 14001 untuk pengurusan alam sekitar, dan juga OSAS 18001 untuk pengurusan kesihatan dan keselamatan. Pada masa depan, kemungkinan mungkin kita akan ada ISO 31001 untuk pengurusan risiko. Jadi hari ini kita akan bincang sikit aspek-aspek pengurusan risiko dan bagaimana untuk kita menyediakan dokumen pengurusan risiko. Terlebih dahulu kita lihat definisi risiko. Risiko adalah peristiwa atau keadaan yang tidak pasti, di mana jika ianya berlaku akan memberi kesan yang positif atau kesan yang negatif kepada objektif projek. Ya. Pengurusan risiko adalah kaedah logikal dan sistematik untuk mengenal pasti, menganalisa, menangani dan memantau risiko yang terdapat di dalam sesuatu aktiviti atau proses. Logikal dan sistematik, mengenal pasti, menganalisa, menangani dan memantau. Pelan pengurusan risiko pula adalah dokumen yang disediakan oleh pengurus projek untuk mengenal pasti kemungkinan risiko, kesan risiko tersebut jika ianya berlaku, dan merancang kaedah yang sesuai untuk menangani risiko tersebut. Ya, disediakan oleh pengurus projek, ya, mengenal pasti kesan risiko dan merancang kaedah yang sesuai. Ya. Jadi di sini adalah rumusan daripada definisi risiko tersebut. Ya. Positif atau negatif kesannya, dan keperluan untuk menyediakan pelan pengurusan risiko oleh pengurus projek bagi mengenal pasti, menganalisa, merancang dan mengkaji risiko tersebut. Ya. Pengurusan risiko, kita kebiasaannya kita melaksanakan pengurusan risiko di mesyuarat tapak, mesyuarat teknikal, perbincangan, lawatan tapak, pengujian bahan binaan dan juga kajian semula reka bentuk, design review. Tapi persoalannya tuan-tuan dan puan, adakah perlu dilaksanakan secara tulis pengurusan risiko ini? Adakah perlu direkodkan di dalam mesyuarat? Adakah mencukupi jika risiko yang dibincangkan direkod di dalam minit mesyuarat? Dan bagaimana untuk memastikan bahawa projek dapat disiapkan di dalam jangka masa, kos dan kualiti yang ditetapkan? Jadi perlunya ada pelan pengurusan risiko. Jadi tuan-tuan dan puan, 3 perkara ni lah, 3 dokumen ni yang akan kita bincangkan, iaitu dokumen pelan pengurusan risiko, dokumen laporan status risiko dan laporan akhir risiko. 3 dokumen ni yang akan kita bincangkan, di mana ianya terlibat pada permulaan projek. Pelan pengurusan risiko, laporan status risiko, laporan secara berkala dan laporan akhir risiko.
pada akhir projek. Untuk itu kita ada sesi perbincangan, 3 sesi. Sesi pertama berkaitan dengan contoh risiko, daftar risiko dan analisis risiko. Sesi kedua berkaitan dengan plan pengurusan risiko, laporan status risiko dan laporan akhir risiko. Dan sesi ketiga, penyediaan plan pengurusan risiko sebenar untuk projek. Ya, 3 laporan dan 3 perkara utama. Sesi pertama berkaitan dengan contoh risiko, daftar risiko dan analisis risiko. Sesi kedua berkaitan dengan plan pengurusan risiko, laporan status risiko dan laporan akhir risiko. Kita pergi dulu kepada contoh risiko. Tuan-tuan dan perempuan boleh lihat handout yang diberikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Cara amnya kita ada 9 contoh risiko. Dan kita akan pergi satu persatu. Kita pergi terlebih dahulu kepada risiko fizikal. Ini bentuknya risiko fizikal. Ada gempa bumi, hujan lebat dan lain-lain. Risiko peribadi berkaitan dengan juruteknik dan buruh, ya, berkaitan dengan subkontraktor, berkaitan dengan staff foreman, berkaitan dengan jurutera, berkaitan dengan konsultan, berkaitan dengan klien. Itu risiko peribadi. Kita pergi kepada risiko teknikal, berkaitan dengan bahan, berkaitan dengan peralatan, berkaitan dengan teknik, berkaitan dengan proses pembinaan, berkaitan dengan tapak pembinaan, berkaitan dengan keadaan tanah. Itu risiko teknikal. Kita pergi ke risiko keselamatan kemalangan. Okey. Kemudian kita pergi ke risiko reka bentuk pembinaan. Selesai. Kita pergi seterusnya kepada risiko politik dan peraturan. Seterusnya risiko kewangan. Nombor 8, risiko kontraktual. Dan yang terakhir, ke-9, risiko dalam peraturan alam sekitar. Jadi tuan-tuan dan puan, kita telah selesai contoh-contoh risiko, ya. Di mana contoh risiko ini boleh kita kemudian akan masukkan kepada borang yang terdapat di dalam daftar risiko, ya. Kita pergi kepada daftar risiko. Untuk tujuan taklimat kita bahagikan daftar risiko kepada 2 bahagian, ya. Bahagian 1 dan juga bahagian 2. Bahagian 1 begini bentuknya. Bahagian 2 begini bentuknya. Bahagian 1, kita tengok dulu tempat yang bertanda merah ni. Kita ada tajuk projek, nombor rujukan projek, pengurus projek, tarikh, disusun oleh ialah nama individu yang menulis dokumen ni, disemak oleh individu yang menyemak dokumen ni. Kategori risiko projek, seramnya kita ada 16 kategori risiko projek: politik, skop, jadual, kewangan, sumber manusia, kualiti, komunikasi, lain-lain sumber, kontrak, teknikal, alam sekitar, pembekal, hubungan industri, organisasi, kesihatan dan keselamatan pekerjaan, dan juga budaya dan sosial. Kebanyakan daripada kategori ini telah kita bincangkan di dalam contoh risiko tadi, ya. Dan di sini adalah tempat di mana kita melihat kadar kemungkinan, kadar impact dan juga kadar risiko, ya. Pada kadar kemungkinan kita ada 5 perkara, iaitu kadar kemungkinannya
Yang kelima hampir pasti. Yang keempat besar kemungkinan. Yang ketiga mungkin. Kedua kemungkinan kecil. Dan satu jarang-jarang. Kadar impact pula, kita ada impact yang sangat besar, yang kelima. Yang keempat kita ada besar, tiga sederhana, dua kecil, dan satu tidak signifikan. Pada kadar risiko, kita ada risiko ekstrim, perlu tindakan segera, ditandakan sebagai E. Risiko tinggi akan menjejaskan projek jika tidak diurus, ditandakan sebagai T. Risiko sederhana akan beri impak kepada masa, kos atau kualiti jika tidak diurus, ditandakan sebagai S. Risiko rendah boleh diterima, pantau sahaja, ditandakan sebagai R. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan untuk kita dapatkan kadar risiko ini, ya? Kadar risiko kita dapat daripada metrik risiko. Contohnya di sini kita ada vertikal ni kita ada kemungkinan, dan horizontal kita ada impact, ya? Katakan kemungkinannya, kadar kemungkinannya hampir pasti, iaitu 5, ya, di sini. Dan impactnya sangat besar, yang 5, ya. Jadinya impact sangat besar dan kemungkinan hampir pasti. Jadi kadar risiko kita adalah E, ekstrim, ya. Risiko ekstrim, perlu tindakan segera, ya. Begitu. Dan bahagian kedua ada nombor rujukan WBS, ada peristiwa risiko, ada kategori risiko, ada kadar kemungkinan, ada kadar impact, dan juga kadar risiko yang kita ambil daripada penilaian kita sebelum ni tadi, dan juga tindakan rawatan, pihak bertanggungjawab, dan tarikh sasaran siap. Di sini tempatnya kita letakkan daftar risiko kita. Kita letakkan senarai risiko kita di dalam borang ni, ya. Peristiwa risiko boleh diambil daripada contoh peristiwa risiko. Contoh yang tadi kita tengok tadi tu boleh letak kat sini, dan ianya akan menjadi tajuk risiko di dalam template analisa risiko. Tindakan rawatan adalah rawatan sedia ada ataupun rawatan risiko baru. Dan jika belum ada, biarkan kosong, boleh diisi setelah mendapat keputusan daripada template analisa risiko, dan ianya boleh berubah bergantung kepada analisa risiko. Kita selesai daftar risiko, 3 perkara, ya. Setelah selesai 2 perkara, contoh risiko dan daftar risiko, sekarang kita pergi kepada analisa risiko. Untuk tujuan penerangan kita kali ini, kita bagi kepada 2 bahagian, bahagian 1 dan juga bahagian 2. Begini bentuknya bahagian 1, begini bentuknya bahagian 2. Kita pergi kepada bahagian 1 dulu. Sebelum itu kita ada maklumat tambahan, iaitu definisi term-term yang digunakan di dalam laporan ini, ya. Juga di dalam template analisa risiko kita boleh tengok, ya, term-term yang digunakan. Jika kita tak pasti, kita boleh merefer di sini, ya. Bahagian 1, di sini bentuknya tempat di mana kita akan mulakan analisa kita, di mana kita masukkan nombor rujukan, tajuk risiko, huraian risiko, sifat risiko, kategori risiko, pengurusan risiko, dan juga unit bisnes. Tajuk risiko boleh diambil daripada contoh peristiwa risiko tadi yang mula-mula kita bincangkan. Huraian risiko perlu nyatakan punca dan kesan utama satu saja. Kadang-kadang kita ada banyak punca dan juga banyak kesan, kita ambil satu yang utama. Sifat risiko boleh jadi strategik atau operasi. Strategik jika ianya jangka panjang, operasi jika ianya hari-hari. Kategori risiko berdasarkan punca risiko. Kementerian, jabatan atau bahagian unit yang terlibat di unit bisnes. Faktor risiko, jika lebih daripada satu, kita nyatakan punca 1, punca 2 dan juga punca 3, dan seterusnya.
rawatan risiko sedia ada. Jika ada, kita nyatakan di sini, dan juga keberkesanannya ya, adalah tinggi. Adakah tinggi, sederhana atau rendah? Jika tinggi, berkesan. Jika sederhana atau rendah, mungkin kita perlu kepada rawatan risiko baru ya. Nyatakan risiko dan rawatan akan datang, pihak bertanggungjawab dan juga tarikh siap. Di sini kita nyatakan risiko asal, iaitu tanpa rawatan risiko sedia ada, kemungkinan impak dan juga kadar risiko. Risiko dinilai kesan selepas rawatan risiko sedia ada, kemungkinan impak dan juga kadar risiko. Dan juga risiko sasaran, ramalan kesan selepas rawatan risiko baru, kemungkinan impak dan juga kadar risiko. Jadi kita selesai analisis risiko. 3 perkara: contoh risiko, daftar risiko dan juga analisis risiko. Contoh risiko beginilah, 9 contoh risiko tadi. Daftar risiko kita ada 2 bahagian, bahagian 1 dan bahagian 2. Begini bahagian 1, begini bentuknya bahagian 2. Analisis risiko juga kita ada 2 bahagian. Begini bentuknya bahagian 1, begini bentuknya bahagian 2. Jadi selesai 3 perkara: contoh risiko, daftar risiko dan juga analisis risiko. Dan kita akan bersambung kepada sesi kedua yang berkaitan dengan pelan pengurusan risiko, laporan status risiko dan juga laporan akhir risiko. Terima kasih. Pelan pengurusan risiko.